Fahami KL. Apa maksud fahami KL sepenuhnya? Banyak kali kalau ada yang dalam grup saya pernah cakap fahami KL sepenuhnya. Apa maksud fahami KL sepenuhnya? Kalau saya boleh tahu, siapa yang boleh jawab? Apa maksud dia? Ragam. Okey, Syafiq boleh jawab? Pengguna bila dia nak pergi kerja. Fahami KL sepenuhnya adalah kita faham keseluruhan KL. Macam mana dia orang pergi kerja, macam mana dia orang balik kerja, macam mana kita nak kayuh waktu cuti panjang, macam mana kita nak kayuh waktu hujung minggu, macam mana kita nak kayuh waktu cuti yang ada cuti panjang, macamnya Sabtu, Ahad, Isnin ada cuti tarik. Adakah Isnin tu sesuai kayuh ke tidak? Ada. Benda-benda tu kita kena kaji. Sebab ada, kalau terperasan, kalau ada cuti yang bertambah ni, Sabtu, Ahad, Isnin, hari Isnin confirm slow. Pasal apa? Pasal waktu tu orang dah malas nak bercuti, besoknya nak kerja. Contoh besoknya nak kerja, orang dah malas nak keluar. So waktu tu waktu malas nak keluar. Memang siapa yang keluar waktu tu memang sendu lah cerita dia. So itu yang maksud saya, salah satu contoh yang saya bagi. Faham KL sepenuhnya. Macam tu. Bila tak faham KL sepenuhnya, memang akan cacah merbah lah. Contohnya macam dia, walaupun dia dah lama ikut saya, dia masih lagi tak achieve dia punya target. Disebabkan apa? Disiplin dia kurang lagi. Masih lagi kurang. Dia mungkin dia start pukul 8 pagi. Saya dah cakap, kalau start elok, sama ada selepas subuh ataupun sebelum subuh. Yang awal lagi lah, maknanya pukul 4 atau pukul 5 tu ada masa 1 jam, kita boleh jalan sekejap dan kita boleh berhenti solat mana-mana surau. Tak kisah. Tapi kalau keluar lambat, saya tak boleh cakap apa. Itu yang pertama, fahami KL sebetulnya. Yang kedua adalah faham hotspot. Bila kita drop tempat yang sendu, contohnya, kat mana kita nak pergi tempat yang terdekat selepas tu? Benda ni dia tak boleh hari ni kita tak dapat, hari ni kita kita boleh tahu tidak. Dia silap. Dia akan ambil masa. Contohnya lah, saya ambil satu contoh. Kadang-kadang ada orang yang hantar pergi ke Subang Airport pukul 6 pagi. Yang kita dah tahu Subang Airport pukul 6 pagi memang tak ada jawab balik. Belum ada flight. Kat mana tempat yang terdekat? Arah Damansara lah. Arah Damansara kita tahu jog yang besar kat sana. So salah satu tempat, dah tahu tempat yang terdekat kat sini, dah tak ada jog. Kat mana tempat yang terdekat? Itu yang kita nak fahami hotspot tu. Saya tak boleh bagi semua hotspot, sebab tak semua orang sama hotspot dia. Tak semua orang selesa. Kadang-kadang ada orang yang selesa bawa di Ampang. Saya tak berapa selesa bawa Ampang, contoh. Ada orang yang suka di Shah Alam, kita tak suka di Shah Alam. Sebab dia tahu hotspot dia kat mana kat sana. Kita tak berapa faham. Kita tahu tapi kita tak berapa faham. So tapi kita pelbagaikan hotspot tu. Kat mana selepas tu. Dan masa maksud saya, pukul 8 pagi tu sepatutnya kita ada dekat mana? Contoh. Okey, saya bagi soalan. Pukul 8 pagi kita sepatutnya ada dekat mana? Kawasan mana? Saya tanyalah siapa-siapa yang boleh jawab. Perumahan. Okey, kawasan perumahan. Okey, kat mana? Contohnya. Tengah KL ke? Kalau kawasan perumahan tengah KL pun ada. Pinggir KL. Okey. Ada sesetengah driver yang kesilapan dia cakap dengan kita, dia cakap dengan saya dulu, Black, aku pukul 8 kat sini, Black, dekat KLCC ni, Black, job memang ada, tapi tak habis-habis bilis. Tak, betul lah, job ada memang banyak, Black, tapi bilis memang panjang. Faham tak maksud fahami KL sepenuhnya? Itu yang saya maksudkan fahami KL sepenuhnya. Pukul 8 duduk dekat tengah KL tak logik. Pasal apa? Orang daripada luar masuk KL menggunakan train, menggunakan public transport, LRT, monorail apa semua, dan apabila sampai di tengah KL, diorang akan naik Grab untuk tempat yang office dia lah. Itulah saya maksudkan. Dapat bilis-bilis lah, confirm lah kat situ, tengah KL. Sepatutnya bila kita dah sampai tengah KL tu, kita cari tempat yang jauh sikit daripada kawasan, supaya kita boleh dapat job yang agak besar. Yang terdekat, dekat tengah KL mungkin kita boleh pergi Desa Pandan.
Maluri ke, kan, ataupun Ampang Point punya area ke. Kita takkan duduk tengah-tengah KL. Apa naik apa? Nak naik apa? Taksi, senang je. Boleh lah. Taksi kerek tu. Sendiri tak nak on. Betul tak apa. So itulah, pergi ke tempat yang paling dekat hotspot dan faham. Ada separuh orang yang macam itulah, dia tak faham. Yang dia duduk pukul 8 dia harapkan boleh job besar kat situ, padahal maksud dia lain. Dan yang kita ingat sebelum ni kita nampak yang Grab tu ada map, apa, heat map. Betul? Merah. Heat map tu apa maksud dia? High fare. High demand ke high fare? Okey. High demand. Okey, yang merah menyala tu job antara 1 ke 3 minit kebiasaannya. Yang merah kurang sikit tu 3 ke 7 minit. Awak masuk jam 1 ke 3 minit. Job yang masuk job berapa minit? Waktu menunggu. Sebab dulu merah dia dulu high fare. Sekarang ni merah dia waktu job menunggu. Jangan faham. Sebab kalau kita baca kat sini pun kita boleh nampak expected waiting time 1 ke 10 minit, 1 ke 15 minit, 1 ke 20 minit. So ramai orang dia tahu apps tapi dia tak explore. Ni salah satu lah yang kita tak faham. Kalau dulu kita tahu high fare merah tu, dan kenapa di KL merah menyala sedangkan harga dia kecil-kecil. Itulah daripada KL, daripada naik LRT, naik monorail kan. Buat apa kita duduk situ? Bila kita dah dapat kat situ, sama ada kita nak lari sikit keluar daripada kawasan bilis tu pun tak apa. Mungkin kita boleh tahu, contohnya kalau kat KL kita tahu dekat mana, dekat Titiwangsa Central contohnya kan, itu ada job besar yang orang boleh pergi ke Bangsa South, pergi ke Subang pergi kerja, ataupun kalau bila kita dah ada kat Subang mungkin kita boleh pergi ke arah Damansara. Itulah maksud dia, duduk sejauh mana daripada kawasan yang kita tahu ada job besar boleh dapat kat kita. Besar tu antara diri sendirilah, mana besar RM10 pun ada yang cakap besar, RM15 ada yang cakap besar, RM8 pun ada orang cakap besar. Terpulang pada individu. Jadi kita dah tahu hotspot kita, permainan kita macam mana. Dan bila petang, janganlah kita duduk dekat kawasan perumahan lagi. Terbalikkanlah pula, duduk kat tengah KL. Jangan takut jam. Itu yang paling penting. Tak layak kita jadi driver kalau kita takut dengan jalan jam. Separuh orang akan cakap, alamak tak, tengah jam ni aku stop dulu lah. Padahal dia tak tahu waktu tu. Mana tahu kita sebab bila jalan jam ni, kita tahu macam mana cara kita nak mempercepatkan lagi waktu kita di jalan jam tu. Kita dah boleh ingat, ini jalan ni tak jam ni, tapi boleh related dengan jalan yang itu, kita pusing balik. Gunakan, jangan sepenuhnya gunakan Waze ataupun Google Map. Kita boleh cari jalan kita sendiri pun boleh. Banyak jalan-jalan shortcut kat KL ni yang ada tak faham, yang boleh cilok-cilok kan. So itu atas diri sendiri. Okey. Lepas tu pula hujung minggu. Ni saya cerita fahami KL hujung minggu ni, kalau hari Sabtu contohnya, pukul berapa keluar sepatutnya? Saya tanya awak. Tanya abang lah. Habis abang, sebab abang buat part time kan. Okey, hari Sabtu saya tanya abang. Pukul apa? Hari tu. Bang. Saya lepas subuh tak ada Sabtu, tak ada hari ni, sama je. Okey. Abang? Sama. Tak driving. Okey. Tapi 10 kan tak sama. 10. Okey, pukul 10. Masuk tak sama. Yang cakap pukul 6 pagi ini okey. Saya cakap hari Sabtu. Ni kita cerita bukan MCO di luar MCO. Sebab MCO ni pendek. Di luar MCO. Driver ada 2 shift, betul? Malam dengan siang. Okey. Malam ni kebiasaannya dia orang akan start pukul 6 petang. 6 petang sampailah 6 pagi besok. Biasanya saya boleh potong jari kalau dia boleh lebih daripada pukul 6 pagi. Biasanya akan mengantuk waktu tu. Okey. Tetapi shift pagi ni, ini yang saya tanya tadi ni, pukul berapa patut keluar? Apabila abang Jebat cakap pukul 10 tengah hari, pukul 11, cakap pukul 10, kalau ada seorang cakap pukul 9,
antara pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi, siapa ada driver kat situ? Ada tak driver kat situ? Kosong. Orang yang tahu dia akan ambil kesempatan. Siapa orang yang tahu tu? Antaranya macam iyalah. Sebab saya yang beritahu. Sebab dia bukan semata-mata saya. Orang lain pun, siapa yang keluar pagi dia akan nampak. Itu maksud saya, bang. Jangan ikut driver, pemikiran semua driver. Terbalikkan sikit pemikiran daripada driver yang biasa, abang akan dapat hasil yang lebih cantik. Macam yang cakap tadi, pemikiran yang abang jebat dengan yang ni tadi, siapa nama? Ahmad. Pemikiran abang jebat dengan Ahmad ni sebenarnya pemikiran driver biasa. Yang dia tahu, oh, customer baru keluar waktu macam ni. Lambat bangun. Dia tak tahu pula, oh, driver waktu ni dah habis shift. Yang pagi ni keluar pukul 9 ni, habis antara pukul 6 pukul 9 ni siapa yang ada? Tak ada siapa. Bukan tak ada, tapi kurang. Siapa yang keluar waktu tu, tak kisahlah hari Sabtu atau hari Ahad, dia akan dapat hasil. Silat-silat hari bulan, contohnya saya pernah keluar pukul 4 pagi sampai pukul 10 pagi 300, bang. Hari Ahad 4 pagi sampai 10 pagi, berapa jam? 5 jam 300. Demi Allah, saya tak tipu. Siapa yang pernah keluar pagi pernah dapat. Jalan tak jam. Mungkin hari Sabtu tu pukul 10 pagi dia akan ada jam ni lah. Tapi hari Ahad tu langsung tak ada apa. Clear. Dan bila kat situ kita dah dapat 300, kita dah selesa, bang. Tapi orang yang baru nak keluar, dia akan stres. Driver makin ramai, jalan pula tengah jam pasal apa, orang baru nak keluar lunch. Kita dah collect 300, kita dah boleh. Itu yang bila orang yang berfikiran terbalik ni, dia tunjuk dia punya statement dia, orang akan tanya, hebatnya kau cepat dah boleh dapat. Sebab dia dah tahu cara. Bila dia dah tahu cara, dia boleh estimate amount dia nak dapat berapa. Kan? Itulah maksud saya. Separuh orang yang lama-lama marah, kenapa tunjukkan benda ni? Sebab ini rahsia. Tak ada rahsia, sama-sama dapat. Sama-sama dapat. Itu pun setiap bulan dia orang tu pun baru dapat tahu tu sebenarnya. Padahal sebelum ni dia tak tahu. Sanggup kan? Itulah. Berbuih saya cakap, bangun pagi. Tapi kalau orang tak ikut, sama juga. Habis situ je. Saya bukan nak cakap yang saya setiap hari keluar pukul 4 pagi, tidak. Ada juga yang out kadang-kadang pukul 7 pagi. Kalau kita dah terlajak tersubuh tu, rasanya pukul 8 pukul 9 tu, saya rasa baik tak payah kayuh terus je. Cuti terus je kan. Mungkin sebab badan kita dah terlampau penat. Jam badan kita pun tak boleh juga. Duduk dalam kereta pun, duduk berekon pun badan sakit. Terus terang saya cakap, ni pun dah mula belikat dah sakit.